Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membentangkan kajian kes subjek keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Pertama sekali, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 3 orang, iaitu Tuan Muhammad Aikal bin Tuan Rosmadi, seterusnya Nur Syamil Aziz bin Mustaqim, dan akhir sekali Muhammad Zikri Faiz bin Muhammad Azizi. Pengenalan tempat kerja. Lokasi kajian kami berada di Kolej Kediaman, iaitu di kawasan Cafe. Setelah beberapa hari kami menjalankan pemerhatian dan penyiasatan, kami telah menemukan serta mendapati terdapat beberapa kesalahan dari aspek pematuhan keselamatan dan kesihatan yang dilakukan oleh para penjual di sekitar kafe. Kami yakin tempat itu dapat dibaik pulih dalam keadaan segera supaya tiada perkara yang mendatangkan bahaya kepada para pekerja maupun para mahasiswa di UTHM. Matlamat projek yang kami jalankan ini adalah bertujuan untuk mengurangkan dan mengelakkan risiko kecederaan terhadap para pekerja dan para mahasiswa UTHM yang berada di sekitar kafe. Seterusnya, objektif kajian kami adalah untuk mengenal pasti sama ada persekitaran kafe mempunyai kesalahan dari segi keselamatan dan kesihatan, membuat pemerhatian dan mencatat segala risiko yang terdapat di sekitar kafe. Seterusnya, menentukan langkah pencegahan yang boleh dipraktikkan agar para pekerja tidak terdedah dengan risiko di tempat kerja. Akhir sekali, objektif kajian kami adalah untuk menerangkan langkah yang efektif untuk mencegah risiko. Skop projek kami pula terbahagi kepada 3, iaitu memastikan data yang diperolehi, dianalisis dan dibincang sebelum dipindahkan ke dalam borang hierarki. Kemudian mengenal pasti impak dan risiko yang dikenal pasti di sekitar kafe. Akhir sekali, memastikan setiap bahaya yang dikenal pasti mempunyai cadangan atau langkah penambahbaikan bagi mencegah kecederaan agar kadar kemalangan dapat dikurangkan. Kaedah kajian yang dijalankan. Kaedah yang pertama ialah pemerhatian. Memerhati kawasan di sekitar kafe Kolej Kediaman UTHM yang bertujuan untuk mengenal pasti bahaya yang terdapat di sekitarnya. Kaedah yang kedua, pengumpulan data. Mengagikan tugasan kepada ahli kumpulan untuk mendapatkan maklumat risiko yang terdapat di sekitar kafe yang boleh mendatangkan bahaya kepada para pekerja dan mahasiswa. Kaedah yang ketiga, pemindahan data. Data yang diperolehi dianalisis dan dibincang sebelum dipindahkan ke dalam borang hierarki yang disediakan. Keputusan dan perbincangan di kafe Kolej Kediaman Paguh. Terdapat beberapa hazard yang telah dikenal pasti. Yang pertama adalah kabel elektrik yang terjuntai. Ini merupakan hazard fizikal yang menyebabkan renjatan elektrik kepada pemangsa. Seterusnya, meletakkan barangan di tempat yang tidak sepatutnya. Ini juga merupakan hazard fizikal yang akan menyebabkan kecederaan pada anggota badan. Kemudian, ruangan memasak yang sempit. Ini juga merupakan hazard fizikal di tempat kerja yang akan menyebabkan kecederaan seperti melecur. Kemudian, tiada pelindung kabel elektrik. Ini juga merupakan hazard fizikal yang akan menyebabkan renjatan elektrik. Seterusnya, penutup longkang tidak ditutup dengan sempurna. Ini juga merupakan hazard fizikal yang akan menyebabkan kecederaan pada anggota badan. Akhir sekali, penghadang yang tajam. Ini juga merupakan hazard fizikal yang akan menyebabkan luka pada bahagian kepala. Baiklah, berikut merupakan cadangan penambahbaikan bagi mengurangkan kadar kemalangan di sekitar kafe Kolej Kediaman UTHM. Antara cadangan penambahbaikan pertama yang perlu ditekankan dan diberi perhatian sepenuhnya ialah dengan membuat penyelenggaraan secara berkala. Pihak bertanggungjawab perlu memastikan penyelenggaraan dilakukan secara konsisten bagi dapat membaiki segala kerosakan yang dikenal pasti. Selain itu, cadangan penambahbaikan yang kedua ialah menyediakan tempat yang khas untuk menyimpan barang agar laluan pejalan kaki tidak terhalang daripada segala objek. Contoh yang boleh dilontarkan ialah dengan membuat stor yang khusus di kafe untuk menyimpan barangan penjual.
Seterusnya, cadangan penambahbaikan yang ketiga ialah mengubah suai keadaan di sekitar dapur supaya ruang memasak menjadi lebih luas dan selesa. Hal ini dapat mengelakkan daripada berlakunya kecederaan seperti anggota badan melecur akibat terkena barangan dapur yang panas. Di samping itu, cadangan penambahbaikan yang keempat ialah menutup kabel elektrik dengan menggunakan paip PVC bagi mengelakkan penebat kabel daripada terkoyak agar dapat mengelakkan daripada berlakunya renjatan elektrik. Cadangan penambahbaikan yang kelima ialah menutup longkang perlu ditutup dengan sempurna supaya tiada sebarang ruang longkang dan terbuka bagi tujuan untuk mengelakkan daripada kaki pelajar atau kaki pekerja terjatuh ke dalam longkang. Hal ini sudah pasti dapat menjadikan kawasan sekitar kafe menjadi lebih selamat daripada sebarang kemalangan dan kecederaan. Dan cadangan penambahbaikan yang terakhir ialah mengasah bucu penghadang yang tajam atau menggunakan pelindung bucu yang diperbuat daripada getah supaya bucu yang tajam tidak mampu mencederakan seseorang. Dengan melakukan tindakan sedemikian, kadar kemalangan dan kecederaan di kafe dapat dikurangkan sekaligus dapat menjadikan persekitaran kafe lebih aman dan selamat. Sekian sahaja pembentangan kami daripada kumpulan 12. Sekian, terima kasih. Mampu menimbulkan bahaya serta mampu mengundang kecederaan dan kemalangan terhadap pelajar dan pekerja yang berada di sekitar kafe Kolej Kediaman. Hal ini demikian akan menghasilkan impak yang mampu menjejaskan tahap keselamatan persekitaran kafe, malah ia juga dapat menjatuhkan imej baik UTHM. Secara keseluruhannya, dengan menjalankan kajian tersebut, kami dapat mengutarakan cadangan dan pendapat untuk menambah baik agar persekitaran kafe berada dalam keadaan yang selamat. Sekian, terima kasih. Itu sajalah pembentangan daripada kami. Harap segala kekurangan dapat dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.